ahli neraka ni secara umumnya. Alamat dia berdasarkan alamat. Orang-orang yang buat maksiat, orang yang derhaka kepada Allah SWT, ahli neraka. Itu secara umum, secara zahir. Lepas tu satu lagi kalau berkait dengan, boleh dikenal ke ahli syurga atau ahli neraka, yang dia berkait dengan malaikat. Malaikat boleh tahu kalau orang dia ahli syurga, ahli neraka. Boleh tahu berdasarkan apa yang telah dicatatkan. Malaikat baca tu boleh. Ni kalau berkait dengan malaikat, bukan berkait dengan kita. Kalau kita hanya berdasarkan alamat, kita nak tahu hakikat dia masuk ahli neraka ke ahli syurga, tak boleh. Tak tahu. Tak sedut rayak lagu mana. Tapi kalau Nabi SAW boleh lah. Hak mana dia sudah rayak dah orang ni ahli syurga, memang kita kena percayalah hak tu sebagai ahli syurga. Tapi kalau orang lain, tak boleh. Tak boleh tahu. Hanya berdasarkan alamat gitu saja. Dan alamat itu bukan menentukan segala-galanya. Sebab kita tidak tahu hak akhir dia tu lagu mana. Hak akhir dia kita tidak tahu. Mana kita tahu? Kalau di saat akhir tu dekat nak mati tu dia jadi lagu lain, mana kita tahu? Sebab itulah kita tengok dalam hadis-hadis, banyak sekali hadis-hadis kita sudah jumpa dah juga dulu. Orang pergi mati syahid, Nabi SAW kata masuk neraka dia. Lagu mana? Itu menunjukkan maknanya kita orang biasa ni tak tahu. Alamat tu tak boleh pakai 100% juga, tak boleh. Kalau nak kira alamat tadi, pergi perang boleh benar lah mati syahid dia. Tapi Nabi SAW kata tidak, ahli neraka. Sebelum mati lagi Nabi SAW kata ahli neraka. Sahabat tu tengok lagu mana. Ya, Nabi SAW kata ahli neraka. Memang dapat, betul. Di antaranya, kisah tu di antaranya orang tu dia tak tahan dengan sakit, dia pergi kena tetok gapo ni, dia tak tahan dengan sakit, dia pun ambil pisau dia, hak tajam ni dia tekan. Makna bunuh diri. Ahli neraka. Dia pun ngocaklah, sahabat tu kata betul, Pak Rasulullah kata. Aku turut dia. Maknanya kita tidak tahu. Banyak perkara kita tidak tahu. Tapi Rasulullah, dia tahu Allah SWT, mana Allah SWT bagi tahu dia lah. Mana Tuhan beritahu dia tu, dia tahu. Ada pula ahli pergi perang, molek-molek. Lepas tu Rasulullah kata dia ahli neraka. Apa? Pergi belek-belek dalam bekas dia, tengok ada barang rampasan perang dia ambil. Tak ada bagi lagi. Apa dia nak tahu benda lagu tu? Lepas tu orang kata, dah kalau sudah maklum dah lagu tu, sudah tetud dah, nak beramal awak kepada dia. Tak payah beramal. Kalau Allah SWT nak orang ni baik, akhirnya dia akan baik. Kalau orang ni nak orang Allah SWT nak orang ni tidak baik, walaupun dia baik sepanjang hayat dia pun, dia akan mati. Kafir juga, masuk neraka juga. Apa maknanya kalau lagu tu? Nabi SAW pun kata, kullun ya'malu lima khuliqa lahu aw lima yussira lahu. Setiap manusia ni dia beramal mengikut apa yang dipermudahkan kepadanya untuknya. Yakni kalau Allah SWT jadikan kita ni untuk ahli syurga, untuk jadi ahli syurga, dia akan permudahkan kita ni melakukan amalan untuk syurga. Gitu. Dia akan permudah. Sesiapa yang Tuhan buat dia tu ahli neraka, dia akan permudahkan orang tu kepada amalan ahli neraka. Jadi mudah nak buat tu. Ini juga alamat. Bukan makna ketentuan. Hak ni tidak ketentuan. Hak ni alamat. Kita tengok, sejak hati kita. Tapi nak pasti tak boleh lagi. Sekadar alamat nak ni. Mudah untuk buat amalan baik ni, maka dia ahli syurga. Mudah untuk buat amalan jahat ni, maka dia ahli neraka. Ini pun alamat, bukan ketentuan. Tidak ketentuan. Cumanya Allah SWT dia tidak buat nyaya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuhan sama sekali tidak buat nyaya kepada hamba dia. Tidak buat nyaya. Itu lagu mana? Maknanya hamba dia habis-habis cakap dan dengan ikhlas hati dah buat. Tuhan tidak akan palingkan hati dia daripada kebaikan. Kalau tidak jadi nyaya pula. Dia sudah menafikan dia buat nyaya. Dia tidak buat nyaya. Dia tidak zalim sama sekali. Kalau tidak jadi nyaya, kita manusia fikir biasa ni pun kita kata nyaya lah. Jauh sekali Allah SWT akan melakukan begitu. Jauh sekali. Cuma kalau kita
baca dalam kitab kita ada dia sebut orang-orang yang mana berubah lah. Hak tu ada tak kena juga. Ada tempat tak kena. Janganlah. Jangan kita jadi tak kena gitu. Misalnya ada hak tak kena tu, apa dia? Alim. Alim tu bagus dah kan nak kira, tapi kebendaan dunia. Itu bahaya tu. Boleh menyebabkan paling di saat akhir. Boleh menyebabkan Tuhan tutup. Tutup nampak kepada jalan syurga. Tutup. Itu bahaya. Jangan buat lagu tu. Hak tu kita boleh pilih, boleh ikhtiar daripada dulu lagi. Kalau kita tak jaga, bahaya. Supaya juga kita melakukan maksiat, buat maksiat. Bahayalah tu. Boleh jadi kita tertutup, tak nampak jalan kebaikan di saat akhir. Sebab tu kita kena beringat. Sebab tu kena beringat. Kalau tidak, ini merupakan sebab untuk kita tak nampak kepada jalan syurga. Dosa-dosa tadi. Kita kena ingat tadi kaedah tadi, hak takdir tadi. Takdir ni maknanya ilmu Allah SWT. Allah SWT tahu orang ni masuk neraka. Orang ni masuk syurga. Bukan makna dia paksa. Tidak ada paksa. Takdir-takdir ni tidak ada paksa. Allah SWT tahu. Maknanya orang ni dia akan buat gini, dia akan buat gini dengan pilihan dia, dengan ikhtiar dia. Sebab tu kita kata dah termasuk dalam takdir Allah SWT tadi ikhtiar manusia tu. Tuhan tahu. Orang ni dengan ikhtiar dia akan pilih ahli neraka. Allah SWT dia bagi kebebasan kepada manusia. Tidak pula kata dah orang ni seperti kita manusia ni kan. Manusia ni kalau tengok anak kita buat tak molek ke, duk main api, kita pergi peganglah tangan dia tu. Laranglah dia, kita pergi matilah, kita ambil gesek kau, kita kata buat lari susu. Kita buat lagu tu. Allah SWT tidak. Ikut kita nak pilih ke mana. Baru bebas sungguh. Bebas sungguh. Kita nak pilih ke mana. Sebab tu dia buat banyak contoh-contoh. Dalam dunia lagi dia nampak. Kalau buat gini jadi gini. Kalau buat gini jadi gini. Kita kena jaga. Tapi itu atas pilihan kita, ikhtiar kita. Dia tidak akan sekat. Kalau sekat, orang akan merasa pula, ada satu kuasa yang menyekat ni pula ni tak? Jadi maknanya Allah SWT tidak bagi kebebasan penuh kepada manusia. Ni bebas betul. Nak pilih neraka pun boleh. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa dia nak beriman, boleh beriman. Siapa dia nak jadi kafir, boleh jadi kafir. Bukan makna dia suruh. Maknanya berdasarkan qada takwini dia tadi, ketetapan kejadian dia manusia, berdasarkan manusia ni ada pilihan, dia boleh pilih. Bukan makna dia paksa. Tidak, bukan dia suruh. Dia tak suruh tu. Nak ceritanya berdasarkan ikhtiar manusia boleh pilih kufur dan boleh pilih iman. Dengan bebas, tak ada sebarang tekanan kutuk ni, tak ada. Tak ada paksaan. Kalau dia pilih yang baik, dia akan dapat yang baik. Kalau dia pilih yang buruk, dia akan dapat yang buruk. Allah tahu, memang tahu. Allah tak boleh nak tukar kau. Dia nak masuk neraka saat ni, masuk syurga. Boleh. Tapi kalau lagu tu tak ada kebebasan pula. Tak ada ikhtiar pula. Tak ada ikhtiar pula. Sebab itu dia bagi sepenuhnya. Itulah masalah kita manusia ni. Itu masalah. Kita kena beringat benar. Sebab apa? Kalau kita salah pilih, habis. Salah pilih, habis. Atas kita. Begitu. Lepas tu Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka akan lakukan. Ini berhubung dengan budak-budak, anak-anak orang kafir di lagu mana. Ada orang tanya Rasulullah, dia kata Allah lebih tahu tentang apa yang mereka akan lakukan. Maknanya kalau dia hidup tu, budak sani, Allah SWT tahu apa yang dia akan lakukan. Maknanya biasanya kita tengok, apabila anak-anak orang kafir ni, kita kata misalnya, apabila dia besar dalam keadaan kafir juga. Itu. Tapi tidak mesti. Berapa ramai anak-anak orang kafir, apabila dia besar, dia tidak jadi kafir. Dia jadi Islam.